perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan ta'ah, seseorang melakukan ketaatan Allah telah kehendak pada azal, Allah telah tentukan pada azal, sampai saat gerak diam seseorang melakukan ketaatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan untun jahat, iaitu untun jahat, kufur dan maksiat. Seseorang tu kafir, Allah telah qadakkan pada azal, saat hati seseorang kufur, saat seseorang berkata-kata dengan perkataan kufur, saat seseorang melakukan perbuatan kufur, contohnya sembah berhala, ianya adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan maksiat, seseorang melakukan maksiat telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Gerak diam seseorang melakukan kemaksiatan, ianya adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ni tiap-tiap minggu ulang ni. Ringkas sahaja sekalian perkara. Qada dan qadar Allah. Habis cerita. Sekalian perkara yang berlaku. Baik, jahat, sekalian perkara yang berlaku. Perbuatan Allah. Sekarang hati kita beriman. Itulah perbuatan Allah. Sekarang kita datang ke masjid Bukit Besar. Itulah perbuatan Allah, gerak diam kita tu. Sekarang hati orang yang kafir, tidak beriman dengan Allah, perbuatan orang kafir, sembah berhala, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan seseorang melakukan kemaksiatan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan, apa yang Allah Ta'ala perbuat sekarang, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tentukan, tetapkan, putuskan pada azal sedia kala. Sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah. Ringkas sahaja. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada yang berlaku tu perkara baik ataupun yang berlaku tu perkara jahat, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita, rukun iman yang keenam. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Haram kita menyandarkan perbuatan jahat kepada qada dan qadar Allah, nisbah percakapan. Sebaliknya Mu'tazilah berpegang Allah hanya qadakan perkara baik, perkara jahat Allah tidak qadakan, Allah hanya mengetahui. Itu akidah yang sesat. Berpegang dengan akidah Mu'tazilah sesat ni, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah berpegang perkara jahat Allah tidak qadakan, Allah tidak kehendak pada azal, Allah tidak menentukan pada azal seseorang tu jadi kafir. Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan pada azal seseorang tu melakukan kemaksiatan, Allah hanya mengetahui. Itu akidah yang sesat. Itu akidah yang sesat. Mana ajaran sesat lah. Kita sebut ajaran sesat, ayo ping. Iyalah tu. Tu ajaran sesat. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, alah ajaran sesat. Itu ajaran Mu'tazilah, ajaran sesat. Bunyi sesat ayo ping je lah. Itulah ayo ping tu ajaran sesat lah. Tapi ayo ping tu jelas. Ni kita hok semayang bang dok tinggal ni, macam mana dengan akidah kita? Akidah Ahlussunnah Jamaah ataupun akidah yang sesat, ajaran yang sesat.
Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Itu akidah yang sesat, ajaran yang sesat, yang khilaf pada kafir. Setengah ulama mengatakan kafir akidah sesat tu. Perkara jahat bukan qada Allah. Satu bala mengatakan akidah tu tak letak kafir lah, tapi akidah yang dosa besar. Sebagai posisi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah berpegang segala-gala baik jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Dari segi percakapan zahirnya, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jadi kira-kira mari mereka yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang dengan akidah yang sesat, ajaran yang sesat, perkara jahat bukan qada Allah, kira-kira marinya pada zahirnya sama. Pada zahir sama macam mana? Pada zahir percakapan sama. Kita ahli sunnah jamaah bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Mu'tazilah pun bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu pada zahir percakapan. Sama antara ahli sunnah wal jamaah dan Mu'tazilah, hak akidah, hak ajaran yang sesat tadi tu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri sendiri. Zahir sama. Yang berbezanya, kita hanya cakap zahir yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari sendiri. Pegangan rukun iman yang keenam. Baik ke jahat ke qada dan qadar. Mu'tazilah bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari sendiri. Itulah pegangan. Hati Mu'tazilah. Faham tak ni? Jadi zahirnya sama je lah. Faham tak situ? Kita ahli sunnah jemaah bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Tapi tak sampai dalam. Hak dalam pegangan, ni hak rukun kenang. Mu'tazilah bercakap sama macam kita. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri, serta itulah pegangan dalaman mereka. Faham tak ni? Apa duduk situ? Jadi zahirnya sama. Jadi macam mana kita nak memastikan anak cucu kita yang bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri, pegangan mereka ni hak rukun kenang, ataupun itu cakapan dan itulah pegangan dalam. Kita kena pastikanlah, kena usul lah. Orang lain tu kita tak nak tanya dia, sebab memang cakap gitu. Kita semua pun cakap gitu. Semua orang akan cakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sini. Semua cakap gitu belaka. Tapi kalau keluarga kita, anak cucu kita, kita kena usul, kena periksa. Pegangan, pegangan rukun iman yang keenam lah. Alhamdulillah. Gitu je lah. Sebab dari segi zahir sama. Ini bicara bab perkara jahat. Sama juga bicara bab perbuatan Allah. Bercakap semuanya kita belaka. Kita bercakap semuanya asbab belaka. Mana? Ada aircon, ada kipas sejuk, pasang lampu terang, makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan obat jadi stabil penyakit kita. Itu cakap zahir. Pegangan kena usul. Itu hanya cakap asbab. Pegangan yang berlaku Allah yang buat. Sejuk Allah yang buat. Terang nampak Allah yang buat. Kenyang hilang dahaga Allah yang buat. Penyakit jadi stabil Allah yang buat. Itu pegangan. Tapi cakap asbab. Pegangan macam mana? Kita kena selidik lah. Anak cucu kita. Itu bekalan kita. Sama juga perkara jahat tadi. Bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri sendiri. Tu bercakap. Adab dia begitu. Wajib cakap gitu. Kalau kita jumpa dengan anak cucu kita menyandarkan, kamu ni pemalas lah. Pemalas tu, kau tak kodar saya ni malas kan? Kita akan marah. Orang cakap gitu. Pemalas, sandur pada qada dan qadar. Kamulah yang pemalas.
perangai akan mudah pemalas. Ubah perangai tu. Kenapa nak selalu pada qada dan qadar? Kita akan marah. Ada ni. Tapi pegangan, pastikanlah tu. Pastikan pegangan, ni hak rukun iman yang ke-6, baik jahat, qada dan qadar. Ditelajak, disandarkan kekurangan yang daripada diri dia tu pemalas tu lah. Bila dinasihat, qada qadar tu kalau Tuhan qadakkan pada azhar, rajin-rajin lah. Dah Allah qadak pada azhar jadi pemalas. Pemalas nak lari mana lagi kita hamba yang lemah. Oh, pandai cakap. Senyap tu. Tu mana. Dah sungguh dia balik ni cerita, dia balik dia belajar bab akidah. Kemudian dia pun ceritakan anak dia baik jahat qada qadar cerita. Budak learning ni dia akalang dia. Begitu. Siapa masa anak dia buat salah. Dia pun marah baru ni mak kata hak buruk, hak jahat pun qada qadar, nak buat apa lagi sayanya. Saya buat salah ni qada qadar kan mak. Mak pun senyap je tu. Tak jawab. Apa-apa ni? Tak berapa ni, tak apa kemah. Masuklah kelas tanya pula ustaz, saya ajarlah ke anak saya baik jahat qada qadar. Baguslah. Tapi dia buat salah tu saya marah dia. Dia ukit semula saya ajar. Kan hak tak baik saya buat salah ni kan qada qadar. Mak nak buat apa lagi? Kata salah gitu menyandarkan keburukan, kejahatan pada qada qadar haram. Jadi hak dia buat salah tu biasanya hukum. Biasanya hukum kena 2 kali hukum. Yang pertama hukum kerana dia buat salah. Yang kedua hukum kerana dia buat salah kali yang kedua menyandarkan kesalahan daripada qada dan qadar. 2 kali hukum kata. Mana ajarlah baik jahat qada qadar, tapi kena perjelaskanlah itu pegangan percakapan, wajib beradab. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajar tu tak lengkap. Budak ni bunyi hak jahat qada qadar ke, dia kata ada modal dah nanti. Kalau buat perkara salah, kalau mak nak marah ke, qada qadar lah. Dia budak kan akalang dia. Dah mak ajar tak lengkap. Jadi pegangan sekian perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah, percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Kemudian sekalian perkara qada dan qadar mati kejap dah situ. Di mana kau duduknya ikhtiar dan usaha kita. Di mana kau duduknya ikhtiar dan usaha kita. Kalau kita mati molek dah sekalian perkara qada dan qadar, bila ditanya di mana kau duduknya ikhtiar pilihan hati kita dan usaha kita melakukan apa yang hati kita memilih terdahulu. Di mana kau duduknya ikhtiar dan usaha kita. Qada qadar lah jawapan dia. Sebab apa? Sekalian. Jadi kalau sekalian qada dan qadar pergi kepada ikhtiar usaha kita ni duduk di mana? Ikhtiar usaha kita ni macam mana Dah sekalian qada dan qadar maknanya tak kemah molek gitu. Apabila sekalian qada dan qadar bukan kata ikhtiar hati memilih, bukan kata usaha gerak diam kita melakukan qada qadar, terdetik di hati pun qada dan qadar. Sama telah pula pilihan hati. Berkelip mata pun qada dan qadar. Bergerak nadi pun qada dan qadar. Sama telah usaha kita gerak diam melakukan barang yang kita pilih. Sekalian qada dan qadar. Mati situ dulu. Kalau pergi kepada ikhtiar dan usaha tu, lari daripada qada dan qadar, maknanya rukun mekenang tak beres lagi lah. Itulah kalau kita ni bicara bab pegangan tu kemudian dia tak lekat molek. Satunya kita nak faham molek, lepas tu nak pegang kejap. Bila kemudian tu nak faham satu hal dah.
faham sangat dah, tetapi akal tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hak dalam akidah selama-lama daripada balik lagi dah. Pilihan dan perbuatan kita mutlak, semata-mata tak ada qada qadar. Allah hanya mengetahui apa yang kita akan pilih. Allah hanya mengetahui apa yang akan kita buat. Tapi Allah tidak menentukan. Kita diberi kebebasan sebebas secara mutlak semata-mata. Itu habis. Dan memang zahirnya begitu. Zahirnya macam mana? Kita lah. Kita kan. Memilih pun kita, melakukan pun kita. Zahirnya begitu. Tapi dia tidak ditanamkan dengan akidah yang gaib, qada qadar, akhirnya berpegang pilihan, perbuatan mutlak hak kita. Zahirnya begitu, dan itu pegangan daripada bermulanya umur balik. Kemudian barulah nak balik semula kepada rukun iman yang ke-6 ni. Nak faham satu, lepas tu nak pegang sukar terkadang. Kenapa? Kerana bercanggah dengan logik akal pada zahir sendiri. Pada ni. Lepas tu pula zulmah dengan akidah yang sesat, ajaran sesat, akidah yang sesat. Gitulah. Waktu kena mujahadah molek-molek, bertaubah dengan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah permudahkan jalan taubah kita, permudahkan jalan kita nak memperbetulkan agama kita. Itu semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang payah. Walaupun sebut sekalian qada dan qadar, tapi sebut sahaja, hanya perkataan, pegangannya tidak. Kalau kita berpegang betul-betul sekalian perkara, yang baik ke, yang jahat ke, yang berlaku di bumi, di langit ke, yang berlaku di dunia, di akhirah ke, sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar habuk, sebesar kuman, tidak terkecuali, melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah. Mudah je lah. Ikhtiar usaha, qada qadar lah. Itu je. Tapi pada zahirnya memang kita yang memilih secara bebas, tak ada ditarik-tarik, tak ada ditolok-tolok. Gerak diam kita pun kita yang gerak diamkan. Tak ada ditarik-tarik, tak ada ditolok-tolok. Tak ada pukau-pukaunya, tak ada. Kita yang memilih secara bebas, kita yang gerak diam secara bebas. Pada zahirnya. Itu pada zahir. Dan itulah pada perasaan kita di hati. Tapi di pegangan kita hanya bebas pada zahir sahaja. Hakiki sebenar-benar qada qadar. Habis kata je. Zahirnya kita bebas sebebas-bebasnya. Pada perasaan ingatan hati kita pun kita yang memilih sendiri. Pada ingatan hati kita pun kita yang buat sendiri. Pada percakapan lidah pun kita kata saya yang pilih. Pada percakapan lidah kita kata saya yang buat. Tapi di pegangan tetap sekalian qada dan qadar. Itu je. Pada ni. Di pegangan tetap sekalian qada dan qadar, termasuk pilihan dan perbuatan kita. Ikhtiar dipanggil pilihan hati. Kasbun dipanggil usaha perbuatan kita. Termasuk di qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau pilihan hati kita bukan qada dan qadar. Bayangkan gerak diam kita berusaha bukan qada dan qadar. Jadi yang berlaku di kita ni tak ada Tuhan lah. Tak ada lah. Kan 24 jam kan? Bukan 24 jam lah, tidur tu senyap lah. Mana kita sedar ni, kita memilih, kita melakukan, kita memilih, kita melakukan. Kalau bukan qada dan qadar, hak mana qada qadarnya? Tak ada lah. Kan kita kan
memilih, melakukan. Memilih, melakukan. Macam sekarang ni. Kita memilih gerak diam, lepas tu berasa lengah, gerak sikit. Lepas tu lengah pula, betul kok lain pula. Kita pilih dan kita buat. Kalaulah pilihan kita, perbuatan kita bukan qada dan qadar, mana qada qadar Tuhan tak ada lah. Mana sekalian qada dan qadar? Tak lucu lah waktunya. Jadi termasuk pilihan dan perbuatan kita adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian. Tapi ada pula dalam satu pengajaran tu orang komen. Hamba yang memilih. Bukan Allah yang memilih, tapi Allah yang menghendaki. Ada. Hamba yang memilih, bukan Allah yang memilih, tapi Allah yang menentukan. Kata warna pula. Allah tidak memilih, Allah menentukan. Hamba yang memilih sendiri, bukan Allah yang memilih, tapi Allah yang menentukan. Ni satulah, tak tahulah. Dalam dengar pengajaran tu dia nak komen hak buah dia. Menghendaki, menentukan, memilih, menetapkan, memutuskan, sama je makna dia. Semua tu datang daripada Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, bermula Tuhan engkau ya Muhammad, yakhluqu, menjadikan ia, itu qadar kudrah. Ma yasha', akan barang yang ia Allah kehendak. Wa yakhtar, dan barang yang ia Allah pilih. Allah yang kehendak, Allah yang pilih. Allah bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan akan barang yang ia kehendak dan barang yang ia pilih. Ma yasha' wa yakhtar, barang yang Allah kehendak dan barang yang Allah pilih. Sekalian hak Tuhan. Tiba-tiba hamba memilih, bukan Allah memilih. Allah hanya menghendaki. Nak pergi ke mana tak tahu. Hak mengikuti live FB tu lah. Kata kok mana pula. Memilih, menghendaki sama je nah. Sebab itulah ni perbuatan hakiki hanya perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Gerak dia makhluk, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak hakiki hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak hamba, itulah kehendak dan perbuatan Allah. Ikhtiar hakiki, memilih hakiki adalah ikhtiar memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sekalian qada-qadar. Melakukan, menghendaki, memilih, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang memilih, bukan Allah yang memilih. Allah hanya menghendaki. Hakikinya tidak ada hamba memilih. Tidak ada hamba yang menghendaki. Tidak ada hamba yang melakukan. Sebab apa? Sekalian qada dan qadar. Ini pegangan. Kita mulai dengan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kita mulai di situ. Wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa yang berlaku Allah Ta'ala buat. Terdetik di hati Allah buat. Hati memilih Allah buat, bukan kita yang buat. Hati menghendaki Allah yang buat, bukan hati kita yang buat. Berkelip mata Allah yang buat. Bergerak nadi yang sepanjang masa ni Allah yang buat, bukan jadi sendiri ni. Berfungsi organ-organ dalaman kita Allah yang buat. Bergerak mengalirnya darah kita Allah yang buat. Sekalian. Itu pada hakiki sekalian. Keesaan pada perbuatan Allah buat berlaku. Semua yang berlaku. Macam kita bicara terdahulu.
Bergerak tubuh badan kita, Allah yang buat. Apabila tubuh badan kita bergerak, apa yang ada di tubuh badan kita akan bergerak sama. Wa imma baju ke, wa imma kain ke, wa imma habuk ke, wa imma kumang ke, wa imma semut yang halus ke, yang ada di tubuh kita bergerak juga. Allah yang buat. Itu saja. Keesaan pada perbuatan. Barulah Allah buat tu sebagaimana yang Allah kehendak pada azal iradah. Kalau kita cukup mudah, tapi jadi payah kenapa? Kerana tadilah, pada zahirnya tidak ada, semuanya hak makhluk belaka. Tiba-tiba kita berpegang sebagai hak zahir, hak makhluk belaka kita berpegang bermula daripada mubaligh. Bayangkan, kita bersembahyang tapi akidah kita sesat. Kita berpuasa tapi akidah kita sesat. Rajin pula kita buat amal sunat tapi akidah sesat. Rajin tu mari mana? Tipu dari syaitan. Tipu dari syaitan. Macam mana boleh jadi rajin buat amal ibadat syaitan juga? Buka dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab halangan syaitan dalam kita mengerjakan amal ibadat. Di antara halangannya, manusia banyak menghalang kita daripada dunia, banyak menghalang kita dari amal ibadat. Dengan syaitan, hak paling besarnya nafsu kita sendiri yang menghalang kita dalam ibadat. Jadi antaranya syaitan menghalang kita dalam ibadah. Imam Ghazali menyatakan terkadang syaitan menipu daya Adam atas rupa kebajikan. Rajin buat amal, okey, jalan. Tapi tipu dari syaitan atas rupa kebajikan. Sebab apa? Sebab syaitan ni anak Adam yang buat amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah, syaitan bergelak ketawa sahaja. Syaitan bergelak ketawa. Ada ni. Sebab apa? Mayang banyak mana pun, sembahyang sunat banyak mana pun, baca Quran banyak mana pun, akidah sesat. Syaitan akan bergelak ketawa. Malu punya kita ni, tak ada benda kalau akidah tu salah, akidah tu sesat. Jadi bila berpegang akidah sesat dan balik ni, jadi payah kemudian bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, balik pada akidah yang sebenar, qada qadar yang ianya adalah ghaib. Ghaib alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Qada azali, hanya Allah yang mengetahui. Qadar yang sedang berlaku sekarang ni, zahirnya perbuatan makhluk, tapi sebenar-benarnya perbuatan Allah. Ghaib. Beriman dengan perkara yang ghaib. Jadi kalau tak tanam dengan hak ghaib ni, akan beriman sebagai hak zahir. Pilihan sendiri-sendiri, perbuatan sendiri-sendiri. Tidak ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ya? Akidah yang sesat, ajaran yang sesat, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ni, hak ajaran daripada sebelum balik. Sebab itulah tugas yang paling besar kita ni, ibu bapa ni, tanamkan akidah yang sebenar sebelum anak kita balik. Jadikan anak kita tu anak yang beriman dengan keenam rukun iman sebelum mereka masuk mubaligh. Terutama sekali rukun iman yang keenam tu, qada dan qadar yang kita bicara sekarang. Kalau anak baligh dalam keadaan tidak lengkap keenam rukun iman, sembahyang dok tinggal, puasa dok tinggal, beratlah kita di padang mahsyar. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Barulah mendirikan sembahyang. Dimulai dengan mereka yang beriman perkara gaib, barulah pergi pada dam mereka yang mendirikan sembahyang. Ni sembahyang, tapi sembahyang pun kadang-kadang tanpa ilmu fiqh, tak panggil mendirikan sembahyang. Tapi kalau sembahyang dengan ilmu fiqh sekalipun,
Tapi kalau tanpa iman akidah dengan perkara gaib, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita balik dengan akidah yang sesat, ajaran yang sesat, sampailah berpuluh-puluh tahun kemudian. Kita ibu bapa macam mana? Sebab kita hanya memahamkan kepada anak-anak kitanya, kena khatam Quran, kena pandai Quran sebelum masuk kolam mendengar. Alhamdulillah, habis ngaji Quran daripada kalau rendah lagi. Baguslah. Tapi kena ingat, membaca Al-Quran sunat. Membaca Al-Quran sunat, selebih-lebih zikir. Jangan salah faham ni. Bukan merendah-rendahkan membaca Al-Quran, itu selebih-lebih zikir. Tapi hukumnya sunat. Semua orang maklum. Kita baca Quran wajib. Hak baca Quran wajibnya Fatihah dalam semayang. Fatihah wajibnya itu rukun semayang. Baca Quran semua orang tahu sunat. Tak ada orang yang baca Quran wajib. Tak ada orang jahil gitu. Semua orang tahu baca Quran sunat. Hak wajibnya apa? Akidah yang terkandung di dalam Al-Quran. Mana? Dia duduk ngaji kitab Tauhid 420 ni ngaji akidah Quran lah. Dah belajar ke tak akidah Quran? Tak belajar, hanya belajar baca Quran yang hukumnya sunat, tapi akidah Quran kita tak belajar. Sebaliknya berakidah dengan akidah yang terpesong akidah Quran. Bukan setakat baca Quran tu saja, Quran tu akan laknat balik orang yang baca tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran. Quran banyak perintah, Quran banyak larangan. Hak perintah zahir batin, larangan zahir batin, ngaji fadha'in fiqh pula. Untuk mengetahui perintah Al-Quran zahir dan batin, belajar fadha'in tasawuf. Tapi tak belajar tu. Akhirnya budak ni dengan baca Quran sampai dia jadi tua pun dia baca Quran je. Dia baca Quran je. Belajar fadha'in tauhid dia tambah. Belajar fadha'in fiqh dia tambah. Belajar fadha'in tasawuf dia tambah. Ramai perangai macam ni. Ambil mana ni? Ambil daripada budak ajar orang tua. Baca Quran je. Akidah Quran tak ada. Bukan kata kuliah tahu mari fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Berbetulan ada di masjid dah sekalipun. Ada di masjid dah. Hal ni biasa berlaku bulan Ramadan. Kita kuliah duha ini tiap-tiap minggu. Ramadan pun alhamdulillah kita dapat teruskan. Tapi ada kuliah duha bulan Ramadan dihentikan untuk membaca Al-Quran. Ada kuliah duha. Kuliah duha baca apa? Baca Tauhid 420. Hentikan kuliah duha. Kenapa? Nak membaca Al-Quran. Pukul 9 pagi pada waktu sebelum tu kuliah duha. Maknanya macam tak tahu apa satu orang panggil. Kuliah duha tu baca Tauhid 420. Masuk bulan Ramadan, kuliah duha tu dihentikan sebulan. Sebab apa? Sebab pukul 9 tu kita nak baca Quran. Tergamuk hentikan kuliah fadha'in tauhid 420 hanya untuk membaca Al-Quran. Apa benda gitu tu? Panggil apa tu? Macam tak tahu ala tuju orang panggil. Kenapa nak kosek kuliah duha tu? Bacalah Al-Quran pukul lain, waktu lain. Tak hentikan kuliah duha, kuliah tauhid 420 dihentikan. Siapa yang mengepalai kerjaan seumpama ni? Ilmu mana yang dia ambil? Ni ilmu masa budak-budak. Baca Quran dia nombor satunya. Waktu wajar gitu. Tu hentikan kuliah duha. Kita alhamdulillah kuliah duha kita berjalan macam biasa. Mula pukul 9. Mai pukul 9 jerembunglah dengan orang keluar balik. Kata kenapa pula ni balik? Kena-kena dia baca Quran. Tadarus bulan Ramadan, di tahun 29 ni ada orang main ngajar, dia tembus awal-awal. Tapi dah awal juga jerembung. Mana bukan dia balik pukul 8.30. Pukul 9 juga dia dekat pukul 9 juga dia balik. Jerembung. Hak tu hak jerembung pintu pagar. Masuk masjid, baru ada hak bangun pun ada. Baru buka kitab, mula baru bangun balik pun ada. Kenapa dia gitu?
Dia sedang buat apa? Dia sedang iktikaf dalam masjid bulan Ramadan. Sebelum tu dia buat apa? Dia sedang membaca Al-Quran. Sekarang pukul 9 orang buat apa? Orang nak ajar akidah Quran yang kamu baca tu. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Adalah tinggal seorang dua. Hak ramai-ramai tadarus tinggal seorang dua je. Hak tak lagi. Maknanya daripada tadarus tadi dia iktikaf, daripada dia tadarus orang ajar seorang dua je. Hak tak lagi siapa akan habis kuliah. Kenapa lagi? Duduk iktikaf molek-molek kenapa lagi? Memang tahu dah pukul 9 ada kuliah. Kenapa lagi? Lari daripada iktikaf. Kemudian tadi kamu sedang buat apa? Membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selebih berzikir. Sekarang buat kuliah apa? Kuliah fardu ain. Kuliah fardu ain itu bicara apa? Bicara akidah Quran yang kamu baca tu lah. Tapi dia nak baca Quran hak sunat, akidah Quran, usuluddin tapak agama, dia lari. Bagaimana ni? Ajaran seumpama ni. Yang melakukan ni orang tua-tua ni, bukan budak-budak ni. Kalau budak-budak senang, orang tua. Hak pandang ngaji Quran belaka ni, hak tak pandai tak masuk guru. Tak masuk guru, hak tak pandang ngaji Quran. Hak tidak terima ni. Ni guru orang pandai Quran. Alhamdulillah pandai Quran. Tapi kenapa lari pada masuk kuliah fardu ain? Fardu ain. Ke alasan dia macam mana? Baca Al-Quran selebih-lebih zikir. Kita belajar tauhid sifat 20, akidah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, hak tu usuluddin, tapak agama, hak tu. Kenapa tak ambil hak tu? Maknanya seolah-olahnya baca akidah Al-Quran ni macam buah kosong. Seolah dalam masjid ada buah kosong, balik saya. Maksudnya gitulah. Sebab kalau duduk saja berkata masjid tu tak boleh pahala dah iktikaf tu. Siapa pukul berapa pun. Kalau duduk saja. Mana kalau kuliah fardu ain tu saja je. Tak lagi pun apa sebab boleh fadilah iktikaf bulan Ramadan. Bukan saja seolah-olahnya ilmu fardu ain tu ilmu dak pakai, ilmu hak salah seolah-olahnya. Baik balik dengar apa ajaran salah. Itulah. Kenapa boleh berlaku seumpama tu? Ambil mana amalan yang seumpama tu? Bukan tak tahu, memang tahu itu kuliah mingguan. Bukan kata nak balik 8.30. Kalau balik 8.30 tu tidak akan orang tidak akan disedari. Balik kat pukul 9 lah. Awal sikit jemur pintu pagar. Masuk dalam baru keluar. Baru nak bismillah baca kitab, baru bangun. Bangun lagi balik. Lepas tu jembun orang pula pintu, orang nak masuk dengar, dia nak lari keluar. Duduk dalam masjid molek-molek dah bulan Ramadan nak lari keluar tu kenapa? Ada ni. Sebab dia ajar pada masa budak-budaknya baca Quran. Tu. Akidah Quran tidak pernah diajar. Fardu ain tauhid itulah tak pernah diajar. Kita duk ngaji fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itulah kandungan agama Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ilmu tu fardu ain. Wajib atas tiap-tiap masing-masing tu. Kenapa? Itu ilmu Quran, ilmu hadis. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Tapi fardu ain tauhid pun boleh lari. Kelas sifat 20 pun boleh hentikan bulan Ramadan untuk baca Al-Quran. Mana? Sebab terkadang yelah dengar bab pegangan dia rasa macam payah. Payahlah. Apa payah? Sebab balik tanpa akidah yang sebenar, balik dengan akidah yang sesat. Akhirnya berpegang sebagaimana zahir. Zahir tidak ada perbuatan Allah. Yang ada pilihan kita, perbuatan kita sendiri-sendiri, sebebas-bebasnya. Akhirnya berpegang pilihan kita mutlak, usaha kita mutlak. Bukan qada qadar. Tak ada.
Tak ada rukun iman yang ke-6. Tak ada ni. Tak ada rukun iman yang ke-6, tak ada semayang, tak ada puasa. Mana walaupun terkadang duk bicara bab tauhid sebab 20, dia tak peduli. Dia buat kelas lain pula untuk berceramah. Buat kelas lain untuk berceramah, nak membangkitkan semangat wak amal. Dia buat pesan gitu. Maknanya tengah-tengah bicara hak fardu ain tauhid boleh lagi dia buat kuliah lain. Nak cerita apa? Cerita tauhid? Tidak. Ceramah lah. Ceramah. Tapi siapa pelik, macam mana boleh kata tauhid sifat 20 masuk bulan Ramadan ditangguhkan kerana nak membaca Al-Quran yang tak ada kena mengena pun. Sepatutnya kalau kata kuliah fardu ain sifat 20 tu pukul 9. Okey, mari awal-awal bulan Ramadan pukul 8. Sejam kita tadarus, pukul 9 barulah kita buat kuliah macam biasa. Gitu sepatutnya. Kalau kuliah fardu ain pukul 9. Tiap-tiap minggu masuk bulan Ramadan, suruh mari pukul 8 lah pulaknya. Mari awal. Sebab apa? Sejam awal tu kita nak tadarus. Kemudian barulah kita sambung kitab pukul 9 hak tiap-tiap minggu. Tak boleh buat gitu. Habis dah kitab pukul 10.30. Okey. Hak mana ada kelapangan, kita sambung tadarus pula sampai ke Zuhur. Apa masalah? Ada ni. Tapi kenapa dia boleh batal hak kuliah sifat 20? Siapa yang mengepalai seumpama ni? Orang yang sangat jahil berkaitan ilmu agama Allah, akidah Al-Quran, akidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya nampak membaca Al-Quran. Itu dah pelik tu. Orang mengajar tauhid sifat 20, dia boleh baca Quran luar. Kuliah maghrib. Baca Quran. Orang pun tengok, ya dah tahu je. Wallahu a'lam dia tutup Quran. Wa imma dalam tu mengajar tauhid sifat 20 ke mengajar fardu ain fiqh tauhid tak peduli. Sampai ke satu masjid itu mengajar kitab Al-Misbahul Munir ke apa tauhid sifat 20 kan. Set tua, set geruk-geruk tua. Geruk-geruk tua tu dia baca Quran luar. Jadi bunyilah ke dalam. Pak saya sebut tadi baca Quran seorang tu tak, kita duduk dalam tak sedar, orang beritahu kemudian dia baca Quran 4-5 orang. Ustaz mengajar dalam ngajar tauhid 20, dia baca Quran luar. Kata molek gitu tu kata rakam daripada orang mengajar TikTok kan. Rakam sampai luar. Ni nak memperkenalkan ayah haji ayah siapa ni? Toki siapa ni? Orang mengajar Fatihah pada dia baca Quran. Mana-mana anak cucu, malulah anda semua mempunyai ayah toki yang seumpama ni. Orang agama. Orang lain ni kan TikTok kan. Akhirnya ustaz tu ginilah. Dah duduk ngaji Quran luar tu nanti saya berhenti mengajar ni kita pakat dengar dia baca Quran. Dia tak mau dengar hak kita ni. Ustaz tu berhenti. Berhenti lah dia terganggu. Saya pernah kena 2 tingkat dia ada pelajar atas tu baca Quran. Kita duduk mengajar kitab bawah ni. Di tempat tu tempat madrasah. Di masjid tapi dia ada pelajar ratus-ratus di atas. Dia baca Quran. Saya pun tegur, masa tegur tu sekali saya tegur. Terganggu. Lepas tu baru senyap. Terganggu kitanya. Kenapa ustaz ajak pelajar dia baca Quran atas tu? Bawah ni masjid, kuliah maghrib, orang tua kampung ada ni. Orang tua kampung ada. Pelajar dia baca Quran atas tu. Jadi bunyi, terganggu. Itu sekali saya pernah tegur. Jadi ustaz ni pun berhenti. Oleh kerana ada taruh luar tu dia berhenti. Bunyi ustaz ni berhenti masa-masa tutup Quran waktu tu luar tutup sipang apa boleh ikat mucung apa ni apa cetung apa bukan cetung mucung ni boleh ikat. Lepas tu dia pun pakai lagi balik belaka. Kita kata ke Allah, kenapa dia gitu? Ambil mana ilmu ni? Tak penting kepada akidah Al-Quran, dia nak pergi baca Al-Quran luar. Nak baca Al-Quran, lepas isyak boleh baca Al-Quran. Pakatlah sama-sama puak kita. Apa masalahnya? Ada ni. Dan kenapa jadi seumpama tu? Mari mana ajaran tu?
Kadang-kadang mari dia ajaran masa budak-budak. Baca Quran lah mak ayah kita tekan, akidah Quran tidak dipedulikan. Bawa sampai ketua perangai seumpama tu. Jadi kita nak mati molek kejap. Hak rukun yang kenang sekalian. Sebab tu kadang-kadang saya pun dok reti lah. Sebab masa duk ngaji dulu pondok, tak ada bicara. Kekal gitu je. Sebab apa? Mudah je. Sekalian qada dan qadar. Itu je. Sebab saya mula masuk pondok umur 14. Saya mula masuk pondok umur 14. Kalau kira tak balik lagi lah. Itu mula masuk pondok. Dan sekolah menengah setahun saja tingkatan 1. Sekolah menengah agama Tok Jiring. Sekolah menengah agama Tok Jiring pada masa tu hak kerajaan pusat, bukan kerajaan negeri. Kan hak ladang ke hak tu kerajaan negeri. Mana ni? Hak Tok Jiring ni kerajaan pusat. Maknanya kerajaan pusat, maknanya kita kata kok nak masuk situ dia ada pilihan jugalah untuk masuk situ tu. Hak kerajaan pusat. Saya hanya sempat setahun. Kemudian bulan 11 12 cuti sekolah. Jadi duduk mos saja, habis masa gitu pergi duduk pondok. Lepas tu lekat berhenti sekolah. Gitu je lah. Mana tingkatan 2 lah saya masuk pondok, tak balik lagi. Bila ajar buat pegangan tu sekali jalan je, sekali jalan. Sekali je. Kita pun berpegang, tak ada fikir apa-apa pun. Tak ada cerita panjang-panjang, tak ada nak ulang perkara yang sama, tak ada. Sekalian qada dan qadar. Termasuk ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar. Tapi walaupun ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar, hakikinya tak ada. Tetap kita wajib berpegang dengan akidah. Hamba ada ikhtiar, pilihan hati. Hamba ada kasbun usaha. Wajib berpegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah. Dan akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan. Maka kita pun wajib berpegang. Kami hamba ada pilihan, kami hamba ada perbuatan usaha. Tapi diri perbuatan pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Jadi hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin, hak Tuhan belaka. Kenapa wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Hakikinya tak ada. Sebab Al-Quran menyandarkan kepada kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Kenapa Al-Quran sandar kepada kami yang sembah, kami yang minta pertolongan? Walau Tuhan belaka. Jangan duk tanya lah, setakat tu je. Setakat tu saja. Tak duk tanya. Hakikinya tak ada. Tak ada kami yang menyembah, tak ada kami minta pertolongan. Sebab gerak diam kita menyembah Allah, gerak diam kita memohon kepada Allah, itulah qada dan qadar. Hakikatnya tak ada kami. Tapi kenapa Al-Quran sandar kami? Kita jangan duk soal dalam bab ni. Kita pegang gitu je. Oleh Al-Quran sandar kita pun berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Termasuk kami menyembah pun qada qadar. Termasuk kami minta pertolongan pun qada qadar. Tapi wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan kami tetap balik pada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah habis lagi lah hak bicara hak rukun yang ke-6, kita sambung balik hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Wallahu a'lam. Dia mungkin tauhid ni tegang sikit. No. Tegang orang sikit yo. Kita pergi pada pekoh hak santai sikit. Pekoh ni santai. Okay. Dia hak jenis tegang-tegang tu orang tak pernah kan nak jenis santai. Lepas tu hak jenis pula hak jenis banyak mengilah tu lagilah. Yang bukan ustaz pun dijadikan ustaz. Ramai pula jadi penuntungnya. Bukan ustaz pun. Tiba-tiba dah pandai bercerita, pandai buat lawak, ramailah orang minat, terutama sekali orang perempuan.
Orang perempuan tak boleh dia mengilar je orang perempuan ni kok. Dia tepuk laki kanan dia tu. Dan dia mengilar tu kok. Sebab apa dia suka hak gitu? Dia suka hak senang, dia relax, santai. Dalam keadaan hak akidah diri pun tak lepas. Hak bab pekos mayabam pun tak lepas. Hak bab tasawuf pun tak lepas. Bab taubah kodok-kodok pun tak lepas. Sedap dia santai. Bergelak ketawa. Seolah-olahnya di masa akan datang sudah terjamin. Lepas ada mati baru tahu. Nak kembali balik tak boleh. Kemudian hak buku panduan ni muka surat 19. Buku panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Surat 19. Bukan kata bercadang nak baca semua ni, tapi gitulah. Sayang juga nak tinggal. Pergi pada surat 19 tu. Tajuk dia menyucikan najis pada kemaluan bagi pesakit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di panduan bersuci daripada najis bagi pesakit. Menyucikan najis pada kemaluan. Di bawah tu menyucikan najis bukan pada kemaluan. Dia buat dua pembicaraan. Yang pertama, sebaiknya pesakit menggunakan air untuk menghilangkan najis jika mampu berbuat demikian. Bukan sebaiknya, bahkan wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis. Wajib menggunakan air jika mampu berbuat demikian, sama ada pesakit buat sendiri ataupun pesakit tak mampu nak buat sendiri. Pesakit wajib minta tolong. Ada ni, pesakit wajib minta tolong kepada seseorang untuk menghilangkan najis, untuk menyucikan nak semayang ni. Sehingga kan kalau yang menolong tu minta upah, pesakit wajib upah. Kalau upah yang sepadan, upah yang sepadan lah. Kalau sekali nak suci najis ke upah siapa mahal-mahal, upah lah pesakit. Mana dengan upah yang seumpama, upah yang sepadan. Boleh saya nak tolong basuh najis, tapi berilah RM5 ke, sekali buat RM10 ke, contohnya lah. Berikan anak cucu lah. Beri ke cucu contohnya. Bukan cucu tu nak ke duit, tapi lega sikit dianya. Boleh duit RM5. Tu duit banyak, susah apa kau tak gimana dah duit tu. Berilah RM5, RM10 pun. Ni kau sayang je lah. Cucu mari, ada tu, nak duit aku tu. Allah. Cucu mari nak duit aku. Datuk banyak duit, cucu tahu tau. Mana kalau minta upah yang sepadan, kena upah. Mana wajib menghilangkan najis dengan air. Kalau tak mampu, wajib minta tolong. Yang kedua, jika tidak mampu menggunakan air atau tidak mahu menggunakannya. Mahu tak mahu, wajib menggunakan air. Cuma mampu ke tak mampu menggunakan air, atau tidak mahu menggunakannya. Dia mahu tak mahu ni bukan ikut kehendak kita. Mampu ke tak mampu nak basuh menggunakan air, kita nak situ. Pesakit boleh menggunakan bahan-bahan yang suci, kering dan kesat, serta bukan satu yang ada kehormatan seperti makanan atau masalah Al-Quran. Contoh bahan-bahan yang boleh digunakan batu atau tisu kesat yang kering. Kesat, bukan kasat. Kesat. Bukan kesat ni kata-kata kesat. Jadi macam tisu tu panggil kasat ke kesat? Kau ni? Kesat. Kesat ni kata-kata kesat. Tu dah. Jadi sama ada menggunakan batu atau tisu kesat yang kering. Dia begini.
Yang ketiga tu jika digunakan bahan selain air, batu lah ataupun tisu, kita letak tisu, disyaratkan beberapa syarat berikut. Pertama, A tu hendaklah dibersihkan tempat najis keluar sebelum ia kering. Jika kering hendaklah dibasuh dengan air. Yang kedua, hendaklah dibersihkan sekurang-kurangnya 3 kali. Jika ia boleh bersih dengan kadar tersebut, jika tidak, bersih hendaklah diulang sehingga bersih. Yang ketiga, najis yang keluar tubuh hendaklah tidak melampaui bahagian bercantum antara 2 belah punggung seseorang ketika berdiri. Manakala yang keluar daripada kubul hendaklah tidak melampaui pada zakar bagi seorang lelaki dan tidak meleleh daripada tempat keluarnya ke bahagian lain bagi seorang perempuan. Jika najis tersebut melampaui bahagian tersebut hendaklah dibasuh dengan air. Jadi sini ni dia bicara berkaitan dengan istinja, sama ada menggunakan air ataupun tisu. Situlah, sama ada menggunakan air ataupun tisu. Dia yang pertama, sama ada menggunakan air ataupun tisu diharuskan kepada kita. Walaupun air banyak, kita nak menggunakan tisu. Tak wajib kita menggunakan air untuk istinja. Sebab ini najis pada kemaluan pergi pada istinja. Adapun menghilangkan najis selain daripada di kemaluan, yakni yang bukan istinja, wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu. Pada ni. Jadi sini bicara bab istinja lah ni. Sebab menyucikan najis pada kemaluan ini dipanggil istinja. Dia istinja, kemudian membasuh najis. Dalam kitab fiqh letak tajuk asing-asing. Letak tajuk asing-asing antara istinja dengan basuh najis. Istinja ni kita faham lah. Kita istinja sebut basuh berak, basuh kecing. Dia istinja bukan basuh berak, basuh kecing. Sebab basuh ni syarat menggunakan air. Istinja tak syarat air, boleh menggunakan tisu. Tisu dah panggil basuh. Ada ni. Tapi tak apalah kalau kita sebut istinja tu basuh berak, basuh kencing pun. Tapi sebenarnya istinja bukan basuh berak, basuh kencing. Sebab basuh menggunakan air. Istinja tak syarat menggunakan air. Semahu kita air ada, kita boleh menggunakan tisu. Sebab tu sini dia kata, jika tak mampu menggunakan air ataupun tidak mahu menggunakannya. Betul ayat kita ni. Tak mau guna. Sehat ni cerita orang sakit. Orang sehat ni. Tak mau pakai air, nak pakai tisu. Diharuskan. Dia istinja dengan tisu bukan seperti tayamum dengan debu. Tayamum dengan debu ni di antaranya tak ada air langsung. Barulah boleh tayamum dengan debu. Air banyak, tak boleh tayamum dengan debu. Wajib kena guna air untuk berwuduk. Pada ni dia tayamum contohnya tak ada air untuk berwuduk, barulah wajib bertayamum dengan debu, ganti wuduk. Dia berbeza dengan istinja dengan tisu. Dan kita bukan tisu lah, kita sebut batu. Jadi kita sebut tisu lah. Berbeza dengan istinja dengan tisu. Air banyak sekalipun, tepi laut sekalipun ayat kita, kalau kita kata tepi batang pahit sekalipun, tepi air koloh sekalipun, kita nak istinja pakai tisu juga harus. Ada ni. Air tak ada, wajib menggunakan tisu. Berwajib. Air tak ada, barulah wajib menggunakan tisu. Air banyak, harus kita guna tisu. Padahal jangan sama dengan tayamum dengan debu. Nak tayamum dengan debu ni, air tak ada, nak ambil semayang, wajib guna debu untuk bertayamum, ganti air untuk berwudu. Air ada, mana boleh tayamum dengan debu. Tu bab tayamum. Istinja dengan tisu dah. Dia tak syarat tak ada air. Ni kita kadang-kadang tak faham kat sini. Dia ingat ke menggunakan tisu ni hanya boleh bila tak ada air. Dah.
Bukan masa mula-mula saya ngajar dulu, istinja dengan tisu ni, ustaz bukan topek gitu, topek. Topek mana? Topek berok tak basuh tu lah. Topek berok tak basuh. Tak. Memang syariat Nabi dia haruskan kita menggunakan tisu walaupun air banyak sekalipun. Kena syariat Nabi kita kata seperti topek. Pandai topek pula dah istinja dengan tisu. Kita orang Islam tak pandai. Istinja dengan tisu, dengan batu ni khususiyah kepada umat Nabi. Umat dulu tak ada. Air je, tak boleh guna batu umat dulu. Umat dulu tak ada batu. Istinja batu tak ada umat dulu. Jadi maknanya syariat, undang-undang agama hak Nabi bawa, boleh guna batu ni dipanggil syariat yang khususiyah dia panggil. Yang hanya disyariat kepada umat Nabi je. Umat dulu tak ada istinja dengan batu. Padahal ni tiba-tiba hak syariat undang-undang agama yang khususiyah ni tiba-tiba dia letak topek. Kuat spekar ni topek dia luar dengan kejut dia sebut nama dia. Dia sebut nama topek. Dia gini je. Dia orang yang macam kita ni sentiasa menggunakan air. Kalau kita menggunakan tisu tu dia jadi macam tak berapa selesa. Sebaliknya orang yang sentiasa menggunakan tisu, dia sangat tidak selesa menggunakan air. Ada ni. Orang yang sentiasa menggunakan tisu, mereka sangat tidak selesa apabila istinja menggunakan air. Ni panggil ni apa? Hak Allah bisa kerana biasa mana? Allah tegar apa tu panggil tu? Itulah maknanya atas biasa tak biasa. Kita biasa menggunakan air, kalau pakai tisu ni kita kurang selesa. Orang yang istinja menggunakan tisu, dia sangat tidak selesa bila menggunakan air. Dan dia tengok kita menggunakan air tu, dia pun rasa tak selesa tengok kita menggunakan air. Dia kata, kamu pakai air ketika istinja, ketika nak pakai seluar semula tu kamu lap ke tak? Punggung kau basah. Lap. Lap ke tak? Ada buat tualah? Tak. Kelak dengan sapu tangan. Tak ada kelak sapu tangan, kaki nak lap muka pula. Tak ada lap tau. Tak ada lap sapu tangan, tak ada buat kerja gitu. Sekarang ni punggung yang basah tu kita tidak lap, kita pun ambil seluar kita pakai. Bagi mereka, boleh pakai basah gitu. Digeli gitu pula. Pandai ni. Kau tak sedar kita kalau di rumah tak apalah, kita bawa dengan tuala. Kadang-kadang sudah tu kita pergi mandi pula tu di rumah. Macam mana kalau kita perjalanan? Berhenti di RR contohnya macam mana? Kita masuk dalam tandas. Macam mana kita berhenti masuk tandas? Kita keluar daripada tandas tu. Ada buat tuala? Tak ada. Lepas tu kita pakai seluar kita tu, dalam keadaan punggung kita basah. Tapi dah kita biasa gitu, okey je, tak ada rasa apa pun. Tak perasan, ya sungguh, selama ni dah keadaan basah, tak perasan kita. Sebab kita gitu. Tapi orang yang sentiasa menggunakan tisu ni, dia kira buat gitu tu, dia macam geli sikit, dia terbasah. Sebab tu dia lebih selesa menggunakan tisu. Tambahan pula, menggunakan tisu ni tandas akan bersih. Sebab itulah kalau kita pergi tempat-tempat yang standard, tak ada batang pahit. Tak ada. Tak sedut cari lah, tak ada. Tak ada. Buka satu pintu, tak ada. Airport jenis international, tak ada. Ni orang Mekah dia pergi Mekah, dia kata dia masuk buka satu pintu, tak ada batang pahit dia kata. Lepas tu ada tisu je. Lepas tu saya pakai tisu lah. Lepas tu okey. Ingat ke dah okey. Lepas tu saya dah mayang lah dia. Mayang apa berak nak basuh? Ilaha illallah. Jahilnya. Tak semayang sebab berak tak basuh.
Kata, dah kenapa tak tungging atas singki tu, basuh punggung tu? Dah nak air sangat. Atas singki tu ada pahit. Dalam tanda tak ada. Dah, kalau tak basuh tak mau semayang, dia tungging punggung atas singki tu. Basuh berok situ. Biar orang tengok keju. Tak sekarang tisu ada, dia pakai tisu. Tapi dia tak semayang. Dia tak semayang. Sebab dia kata, semayang macam mana dia kata? Berok tak basuh. Kata istinja dengan tisu tu syariat Nabi. Air tak ada, wajib menggunakan tisu. Air banyak, harus menggunakan tisu. Ada ni. Sebab apa? Apabila tak ada air, tandah akan bersih. Yang tandah jadi kotor ni sebab air yang kita istinja tu dia kadang-kadang boleh. Kadang-kadang kita duduk sebelah tu boleh terbangun. Bukan sebab di bawah tu di dinding, bawah tu dia tak rapat dengan latar. Ada ni, bawah gitu. Di dinding tu dinding apa tu? Bukan seming di dinding tu. Plywood, bukan plywood dah. Plywood tu keras tu lah tu. Jadi bawah tu tak rapat. Dia kadang-kadang dia buka wayar tu dia tak pegang, wayar tu jadi lari. Mana ni? Air tu akan jadi kita duduk sebelah tu bangun. Dah ngecik air sebelah. Was-was jadi tu. Jadi air hok dia duduk ni macam ular ni kan, sebelum dia pegang okey lah. Satu lagi pula, kalau kita salah buka kuat, Allah, air tu nyocor. Jadi apa panggil apa ni? Apa panggil apa? Beladung air, berjeruk air, beladung panggil. Hati dia kotor tandah. Tapak selipar kita, tapak kasut kita ada kotoran. Bila kotoran tu kena dengan air, kotoran tu akan melekat di latar. Jadi tandah jadi kotor, satu lagi tandah jadi bahaya. Satu yang tandah jadi kotor, satu yang tandah jadi bahaya. Orang boleh tergelincir. Kenapa? Kerana tandah basah latar dia. Adapun kalau tidak ada pahit, hanya ada tisu, tandah kering, cukup bersih. Ada ni. Sebab itulah jadi masjid-masjid ni, tandah masjid lah biasanya terpaksa kena sediakan ni selipar. Sebab apa? Tidak boleh kasut kita masuk dalam. Tidak boleh selipar kita masuk dalam. Sebab apa? Di tapak kasut kita, di tapak selipar kita ada kotoran. Kalau masuk dalam, akan lekat kotoran tu di latar dia. Sebab latar dia basah. Maka kena pakai selipar. Kena selipar pula selagi tak putus dia punya, mana dia punya bawah tu dia panggil apa? Bawah tu dia punya panggil apa? Bunga. Bunga lah, macam tayar lah kan, dia ada bunga kan. Jadi tapak selipar ni tak ada bunga dah. Hak ni jadi rebah orang pula. Dah lah selipar tu dia kerak. Dia kerak selipar, takut orang ambil. Allah, kata selipar tandah pun orang ambil. Orang ambil ustaz dia kata. Ambil, kalau selipar molek dia ambil. Jadi selipar tu kurang. Bila guting barulah orang dah ambil. Mana kata orang ni, selipar masjid pun dia ambil. Tapi kenapa dia kena standby selipar luar tu? Sebab di tapak kasut kita, di selipar kita ada kotoran. Sebab latar basah. Tapi bahaya pula kita pakai selipar kalau kita tak cermat. Cuba kalau tandah tu tak ada air. Ada ni. Tapi kalau tandah tu tak ada air, orang tak berhenti dah masjid tu. Tak ada berhenti dah lah. Tak ada air nak basuh berok. Ada ni. Tapi memang kalau pergi tempat standard tidak ada. Dan tanah mereka tidak ada air. Hanya ada tisu sahaja. Memang tanah mereka kering serta bersih. Tapi kita tak tahu itu syariat Nabi SAW. Cuma kita afdal istinja dengan air nak banding dengan tisu. Melainkan ada ketika afdal kita istinja dengan tisu nak banding dengan air. Bila? Tadi. Ketika kita berasa tak selesa. Kalau terasa tak selesa lah istinja dengan tisu ni, maka afdal kita menggunakan tisu sementara. Menggunakan tisu sementara. Kita rasa tak selesa. Lepas kita buang air besar, kita nak pakai tisu, kita tak selesa. Maka afdal kita menggunakan tisu.
untuk latih nafsu kita. Syarak kata harus, Nabi kata okey, bukan Nabi perintah sahabat istinja dengan batu, bukan Nabi sendiri sebersih-bersih manusia pernah istinja dengan batu. Tak ada manusia yang paling bersih malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Tiba-tiba kita ni tak selesa nak istinja dengan tisu. Afdal kita pakai tisu sementara. Pada ni kena latih gitu. Lepas pakai tisu tu kat macam mana lah jalan kau tu. Jalan tak betul jadi. Kenapa tu? Dok basuh lagi. Kenapa? Nak latih pakai tisu. Tapi jangan makan pelik-pelik lah. Jangan makan peta jering pelik bau nanti. Makan pelik-pelik. Memang gitu. Afdal kita menggunakan tisu. Afdal. Sebab syarak kata okey, kita tak selesa. Syarak kata haram mengumpat, kita suka-suka sangat. Syarak kata okey menggunakan tisu, kita nafsu kata tak selesa, tak okey. Syarak kata haram, dosa besar mengumpat, nafsu kita suka-suka je mengumpat. Tu kita. Jadi untuk sementara guna tisu. Ada ni. Barulah kita balik menggunakan air. Tetapi masa istinja bukan menggunakan air yang paling afdal. Yang paling afdal kita menggunakan tisu, barulah kita menggunakan air. Itu nombor satu. Kita menggunakan tisu dahulu, hilang habis najis-najis, tak ada dah zat-zat najis, barulah kita pun buka air, kita basuh dengan air. Itu nombor satu. Sebagaimana puak ahli Quba. Nabi nak tanya puak ahli Quba sebab Allah Ta'ala memuji puak ahli Quba ni. Kenapa? Puak ahli Quba menyatakan kami mengiringi batu akan air ketika istinja. Jadi puak Quba ni dia buat dua masa istinja. Dia pakai batu dulu, barulah pakai air. Dia ni puak Quba. Sebab Nabi tanya, sebab Allah Ta'ala puji puak Quba ni, apa amalan puak mereka? Puak mereka ni, mereka akan menggunakan batu dahulu, habis barulah mereka menggunakan air. Itu nombor satu. Jadi istinja nombor satu menggunakan tisu dan air. Nombor dua menggunakan air saja. Nombor tiga menggunakan tisu saja. Ada gitu. Tapi ada ketika afdal kita menggunakan tisu, di ketika kita rasa tidak selesa untuk menggunakan tisu. Walah syarak mengharuskan, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menggunakan tisu ni dia banyak syarat. Syarat di bawah tu hendaklah dibersihkan tempat keluar najis sebelum ia kering. Jika kering hendaklah dibasuh dengan air. Jadi hak nak istinja dengan tisu ni syaratnya jangan kering. Kalau kering wajib menggunakan air. Yang kedua, hendaklah dibersihkan 3 kali jika ia boleh bersih dengan sekadar tersebut, dan jika tidak bersih hendaklah diulang sehingga bersih. Dia gini, dia istinja dengan batu ni, tisu lah, wajib menggunakan 3 tisu. Wajib menggunakan 3 tisu. Kita menggunakan tisu yang pertama ketika habis dah. Bersih di sini bukan bersih sebagaimana membasuh dengan air. Bersih dengan makna hilang dia punya zat dia. Sifat tak hilang sebab dia bukan menggunakan air. Dia guna tisu yang pertama, habis. Guna tisu yang kedua tu tak ada lekat apa-apa dah. Guna tisu yang ketiga, lagilah tak lekat apa-apa. Tetap wajib menggunakan 3 tisu. Wajib. 3 tisu ni kira kalau dia buat besar tu 3 penjuru tisu. Kalau batu 3 penjuru batu. Dia gitu. Wajib menggunakan 3. Dia kita macam kita kata basuh najis. Basuh najis dengan air. Tidak ada wajib meniga. Basuh najis dengan air. Tidak ada hukum wajib meniga. Tidak ada. Basuh najis dengan air hingga hilang zat dan sifat. Pada ni. Lepas hilang zat dan sifat, selesai basuh najis kali yang pertama yang hukumnya wajib. Nak panggil kali pertama tu basuh mungkin 2-3 cetong dah.
Tapi nak bilang kali pertama hak basuh najis hak wajib ni selepas hilang dia punya sifat najis. Baru bilang kali yang pertama hak hukumnya wajib. Walaupun kita menggunakan 1 cetong, menggunakan 2 cetong, menggunakan 3 cetong, cetong yang ketiga barulah hilang sifat najis. Baru dipanggil selesai basuh najis kali yang pertama. Lepas tu sunat meniga, ambil cetong 1 lagi untuk kali yang kedua, ambil cetong 1 lagi untuk kali yang ketiga. Sunat meniga. Tidak ada basuh najis wajib kan, tidak ada. Basuh najis hingga hilang sifat. Selesai kewajipan. Berapa cetong? 1 cetong ke 2 cetong ke 3 cetong? Tak kira. Sampai hilang sifat. Bila hilang sifat barulah bilang sekali. Walaupun kita sudah menggunakan 3 cetong. Hilang sifat baru bilang sekali. Lepas beres kewajipan sekali barulah sunat meniga. Jadi saya sebut cetong ni untuk memudahkan kita memahami bilangan. Tapi kita menggunakan air pahit. Air pahit kita fahamlah. Air sentiasa bertukar-tukar. Pandai air pahit sentiasa bertukar-tukar. Sampai last kali hilang sifat. Beres kewajipan. Tapi kita masih lagi air tu masih lagi kita guna air. Itu basuh yang sunat kali kedua, basuh sunat kali ketiga. Kalau menggunakan air pahit dia payah-payah nak bilang. Sebab dia air yang bertukar-tukar. Lepas tu saya mudah sebut cetong tadi tu. Dia ambil air cetong basuh najis. Tak kira lah istinja guna air ke atau basuh najis latar ke, tak kira lah sama je. Secetong air tak hilang sifat, 2 cetong air tak hilang sifat, 3 cetong air baru hilang sifat. Barulah selesai basuh najis kali yang pertama. Barulah sunat meniga. Jangan 3 cetong tu kita panggil meniga dah. Tidak. Hilang sifat baru dihukum kita basuh najis kali yang pertama yang hukumnya adalah wajib. Lepas tu baru sunat meniga. Yang wajib meniga adalah istinja dengan tisu. Tu wajib betul-betul meniga. Walaupun tisu yang pertama tu sudah habis dah zat najis, tisu yang kedua, tisu yang ketiga tak ada lekat apa dah, tetap wajib meniga. Dibasuh najis dengan air tidak ada, wajib meniga, sunat meniga. Adapun istinja dengan tisu wajib meniga. Wajib meniga. Ada ni. Kemudian syarat laginya najis yang keluar tubuh hendaklah tidak melampaui bahagian tercantum antara dua belah punggung saat ketika berdiri. Dia kalau kita nak bicara berkaitan dengan menyucikan najis pada kemaluan pesakit ni, kalau pesakit tu pakai pampers, memang tidak boleh menggunakan tisu. Yang pertama, najis tu kering. Yang kedua, najis tu sudah melebihi tempat keluar. Kan, kalau air kencing, siapa ke bukan tempat keluar dah, siapa ke punggung belakang pun kena kencing. Padahal kalau berok pula, rata dah lah. Kering satu, yang satu laginya najis yang keluar sudah melebihi tempat najis tu keluar. Yang mana kita boleh menggunakan tisu untuk istinja yang diharuskan pada syarak. Yang pertama, belum kering. Orang pesakit qada hajat dalam pamper kering sangat dahnya, lekat dah ke kulit dia nya najis tu. Yang kedua pula, najis tu kena berada di tempat keluar saja. Adapun kalau pakai pampers, najis sudah ke mana? Depan belakang dah, habis dah depan belakang. Maka kalau najis yang seumpama ni, wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu. Ada ni. Sebab najis sudah kering, najis sudah bukan berada di tempat keluar. Yang mana hak boleh istinja dengan tisu ni, makna najis tu berada di tempat keluar. Kalau berok pun najis pada tempat keluar. Pandai ni. Bukan jenis sakit perut tu dia lain sikit tu. Hak tu kalau dia keluar jadi
Hak sakit perut ni, hak perut cair tu kan. Hak tu kalau dia sudah melampaui tempat keluar, dia wajib menggunakan air. Sudah tidak ada pilihan, air ataupun tisu tidak ada pilihan kalau sudah melampaui tempat keluar. Jadi kita bicara pada pesakit. Pesakit orang pakai pamper lah. Pesakit orang tak pakai pamper, hukum dia istinja sama macam kita semua lah. Boleh pakai air, boleh pakai tisu. Tapi yang kita banyak berlakunya adalah pesakit pakai pamper. Bila pesakit pakai pamper, memang wajib menggunakan air, tidak boleh menggunakan tisu. Ini kita cerita mazhab Syafi'i kita. Kita cerita mazhab Syafi'i. Depan baru dia cerita. Kita baca sikit lagi. Menyucikan najis bukan pada kemaluan seperti najis yang terkena pada tubuh badan yang lain. Bahagian yang terkena najis bukan kemaluan hendaklah disucikan dengan air dan tidak memadai jika hanya dilap sahaja. Najis yang memada dengan sapu tisu, najis yang keluar daripada dua jalan, hak najis berada di tempat keluar. Kalau najis tu sudah berada di tempat yang lain, mana kalau air kencing tu kena betih ke, air kencing kena latar ke, tahi kena betih ke, tahi kena latar ke, wajib menggunakan air. Sudah tidak boleh menggunakan tisu. Muka sebelah, muka 20. Jika tidak mampu dan tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat. Tidak boleh menggunakan air kerana ditakuti mendatangkan mudarat. Hak biasa kitanya, jika tidak mampu, duduk hospital, nak buat macam mana? Duduk hospital ni tak mampulah kitanya. Takkan kita nak ambil wayar getah, pergi sambung, pergi letak katil pesakit tu. Tak mampu kitanya. Najis yang ada perlu dibersihkan. Nak bersih tak boleh, air tak ada ni. Atau dan dikurangkan kuantitinya. Dikurangkan kuantiti najis sekadar kemampuan. Setelah itu sucikan daripada hadas. Kena ambil wuduk molek. Dan tunaikan salat fardu sahaja sebagai menghormati waktu. Solat itu perlu diqadak kembali setelah pulih menurut mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita tak boleh nak basuh najis, kita kurangkan dia punya kualiti najis. Mana paper tu tukar paper baru. Pada. Mana hak najis tu tak ada dah. Tapi najis di tubuh tu kekal lah. Kurangkan. Sekadar kemampuan kita. Tak bersih ni, tak bersih. Kita kurangkan sahaja. Setelah itu sucikan dia daripada hadas. Wuduk tetap wajib kena ambil. Sebab wuduk mudah je. Mudah ni nak basuh najis ni payah ni. Ni comel ni. Wuduk tetap ambil. Tapi semayang tu wajib diqadakkan kembali. Sebab apa? Ketika semayang, najis di kulit tu tak basuh. Cuma kita buang pamper lama, kita pakai pamper baru untuk mengurangkan dia apa? Kuantiti najis. Apa tak? Kuantiti. Maknanya najis tu tak ada dah lah. Tak ada di paper, kita buang paper lama. Tapi di kulit tak basuh. Pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan boleh memilih untuk solat seperti biasa dengan kewujudan najis mengikut pandangan mazhab Maliki. Solat yang laku itu sah serta tak wajib diulangi. Itu kalau mazhab Maliki. Mazhab Maliki bukan pesakit. Orang segar sekalipun menyucikan najis hukumnya sunat jua. Itu mazhab Maliki. Sebab Nabi SAW solat dekat Kaabah, orang kafir letak macam-macam kotoran di belakang Nabi. Nabi tak berhenti semayang. Itu menjadi dalil najis tidak membatalkan semayang. Sebab Nabi tak berhenti semayang. Ketika Nabi semayang, orang kafir bubuh bagai-bagai kotoran dan najis di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Itu mazhab Maliki. Bukan masalah pesakit. Sebab tu orang ni biasa tu tunggu sebut najis zahir khilaf ulama. Mazhab Maliki, najis zahir sunat je basuh. Hak wajib kita sucikan adalah kotoran hati. Ni hak wajib kita bersihkan. Hak ni tak ada khilaf ulama. Riya, ujub, takabur. Hak ni wajib kita sucikan daripada hati. Hak ni tak ada khilaf. Tapi hak najis, kotoran dalam, hak tak ada khilaf, kita biarkan.
Tapi kotoran zahir, mazhab Maliki sunat je basuh, berkilat-kilat kita basuh. Tak apalah kita mazhab Syafi'i. Kita basuh comel lah. Tapi nak ceritanya, kotoran zahir khilaf ulama. Ni kotoran dalam yang ijma' ulama ni, yang mewajibkan neraka jika kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatu kita biarkan. Kita semua molek. Kita sayang pula dengan riak, wujud takabur di hati kita. Pada ni. Tapi mazhab Maliki ni bukan hanya masalah pesakit. Sebab tu kalau kita bab najis ni, kita kena macam kita pergi rumah orang, kita rasa tak selesa, latar dia macam mana, selipar dia tak sediakan untuk kita. Kita ambil semayang, selipar tak ada atas rumah dia. Ni ada orang pergi rumah orang ni bawa selipar dalam beg. Dia bawa selipar pergi rumah orang. Lepas tu dia pun pakai selipar, tuan rumah letaklah sejadah tengah kapek. Selipar tu dipijak atas kapek rumah orang. Pijak atas kapek rumah orang, barulah dia masuk atas sejadah. Oh, Allah kata dah lah dipakai selipar buat dalam beg di rumah orang. Ada ni. Lepas tu, oleh kerana tuan rumah tu kebetulan letak sejadah tu di tengah kapek. Kalau tuan rumah letak sejadah di tepi kapek, tidak naiklah selipar atas kapek. Tuan rumah letak sejadah di tengah kapek. Atas kapek tu juga dia naik selipar. Pada ni. Lepas tu macam mana kita kaki basah ni, rumah dia ni, kita kenal adik-beradik kita, bak najis dia lebih kurang je, adik-beradik kita. Kalau ada najis sekalipun, tapi hukum pekohnya tak nampak hukum suci lalu dah. Tak nampak kan? Dah lah. Dia kalau basuh kecing anak dia tak pandai. Dah kecing anak duduk mana? Ada tak rumah dia? Nampak ke tak? Tak hukum lah. Tak ada hukum, pekoh tak berhukum. Tapi marilah ni hati ni berasa, tak apa kalau ada pun mazhab Maliki sah semayang. Dah, habis cerita. Tapi kita bukan pakai mazhab Maliki, bukan. Kita pakai mazhab Syafi'i. Sebab najis tak nampak di latar rumah adik-beradik kita tu, hukum tak najis lah. Tapi mari di perut kita ni duk goda, nanti kang. Lepas tu jalan jeng-jeng lah berjalan. Kau ada jeng-jeng? Jeng-jeng. Katakan kamu jeng-jeng sekalipun, kalau tempat tu ada najis, kena juga di kaki kamu. Potong macam mana Ustaz? Terbang. Jeng-jeng buat apa? Terbang. Tak payah fikir, kata berjalan macam biasa. Mari di hati kita, kalau ada najis sekalipun, mazhab Maliki suci najis sunat jua. Tapi kita bukan pakai mazhab Maliki, anda faham? Kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi nak tolak ni, hak mari dalam hati waswah ni. Sebab apa? Sebab najis zahir khilaf ulama. Hak kotoran dalam yang ijma' ulama. Riya, wujud, takabur, tu yang ijma' ulama. Jadi dia begini. Kita balik kepada persoalan kita ni, hak pesakit yang pakai pamper. Kita buang pamper. Terkadang hospital dia pakai tisu basah. Tisu basah tu bukan ada air mutlak. Tisu basah tu ada obat yang boleh mematikan kuman yang bercampur dengan sabun. Itu bukan air mutlak. Mazhab Syafi'i hanya air mutlak sahaja yang boleh menyucikan najis. Jadi dia pun pakai tisu basah. Hak bersekali dengan obat yang boleh mematikan kuman. Dia panggil apa tu? Sekurang-kurang kita nak mengurangkan kuantiti najis. Tapi di kulit pesakit itu masih lagi ada najis hukmi. Ini tidak ada. Sebab air najis bersih, dilap dengan tisu basah. Kemudian sifat najis pun tidak ada. Memang kita kata bersih sangat bersekali dengan obat yang mematikan kuman tu. Tapi dia basuh menggunakan air ke tidak? Tidak. Maka dihukumkan kulit pesakit najis hukmi. Tak apalah, semayang dengan najis hukmi. Tapi semayang tu kena ulangi kembali mazhab Syafi'i. Sebab dia belum suci daripada najis hukmi. Tapi sekurang-kurangnya sudah mengurangkan kuantiti najis. Bahkan telah mengubah najis aini kepada lebih ringan, iaitu najis hukmi.
Kan kita ada najis aini turun pada najis hukmi. Jadi hukmi ni ringan je. Tapi masih kekal najis. Semasa najis mazhab Syafi'i kita wajib diqadakkan kembali. Melainkan kita pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menggunakan air apa sekalipun, janji hilang sifat najis, hukumnya suci. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asal air je. Tak kira lah. Air teh boleh buat basuh najis, air kopi boleh buat basuh najis, air tebu boleh buat basuh najis. Itu mazhab Hanafi. Janji air je. Kita mazhab Syafi'i untuk menyucikan najis, air mutlak jua. Itu mazhab Syafi'i. Air mutlak jua. Mazhab Hanafi tidak. Jadi kalau mazhab Hanafi menggunakan tisu basah tu sudah memada jikalau boleh menghilangkan sifat najis. Memang boleh menghilangkan sifat najis. Bukan tempat tu jadi molek daripada air mutlak lagi. Sebab apa? Sebab tisu basah tu ada obat yang boleh mematikan kuman. Tak apalah pakai tisu basah. Pakai mazhab Hanafi. Ada ni. Faham tak situ? Tapi kalau tak pakai tisu basah, hanya buang pampers saja, di kulit kekal najis, mazhab Maliki tak wajib diulangi. Sebab itu tak wajib diqadakkan kemudian. Tiba-tiba paper pun tak ada orang buang, contohnya dia semayang macam biasa sebab dia tak mampu. Mazhab Maliki semayang itu tak wajib diulangi jikalau ketika semayang dia ada wuduk. Kalau tak ada wuduk kena semayang semula. Kalau mazhab Syafi'i kita memang wajib diulangi semayang tu. Dia kalaulah kata tak ada orang tolong buka pamper, tapi dia boleh berwuduk sendiri, contohnya dia ada spray tepi katil hospital dia berwuduk sendiri. Sebab dia masalah pesakit ni, untuk berwuduk mudah. Yang payahnya adalah untuk menyucikan dia najis. Hak bayi besar bayi kecil tu hak tu susah. Contoh kita kata hak duduk di rumah sendiri, hak duduk di rumah. Yang adanya orang perempuan sahaja. Bukannya mudah tu nak kena pergi akak pergi tandah tu, tak dia nak basuh situ. Tak dia nak basuh. Di lembek tu kena bagi tandah. Kena bagi tandah. Nak basuh tu lembek tu tak boleh. Faham tak ni? Tiba-tiba tak ada orang lelaki, ada orang perempuan je. Orang lelaki ni pula, petang baru sapa. Petang baru sapa orang lelaki ni. Petang baru sapa dia ni. Lepas tu macam mana tu? Buatlah sekadar kemampuan orang perempuan. Buat sekadar kemampuan orang perempuan. Boleh tak tukar pamper? Tukar pamper boleh buang pamper tu. Pakai paper baru, gitu je lah. Sekadar kemampuan orang perempuan. Kalau tu je. Sebab biasanya memang kalau najis dalam paper, kena masuk bilik air. Memang kau ke mana pun kena masuk bilik air juga. Sekali sehari sekurang-kurangnya. Biasanya orang akan buat petang-petang. Masuk bilik air. Masuk bilik air Zuhur, jamak takhir dalam waktu asar. Masuk bilik air. Masuk bilik air, mandi, basuh najis apa semua. Ambil semayang jamak takhir Zuhur dengan asar. Sekejap orang pun bang maghrib, jamak takdim maghrib dan isyak. Gitulah biasanya untuk memudahkan. Tu kalau ada orang lelaki balik sebelum masuk waktu maghrib. Kalau ada jeng tengah jalan ke, Allah lah tak hafal rumah ni. Sekarang ni Zuhur tak semayang lagi ni, Asar tak semayang lagi ni, nak jamak takhir. Buatlah orang perempuan tadi di rumah, sekadar boleh buat. Hak najis. Tapi wuduk kena ambil. Wuduk kena tolong ambil. Sebab wuduk mudah je. Jangan kerana dah najis tak dah nak basuh, semayang tu wajib diqadak semula. Kemudian kalau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tak payah qadak. Ada ni. Wuduk kena ambil. Kita mampu wudukkan pesakit. Jangan kita wak-wak. Najis pun tak basuh. Wuduk dah ambil ya. Tak. Kita wajib wudukkan pesakit. Sebab kita mampu tolong.
Nanti sembahyang tu kena ulang kembali. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki ulang dah. Jadi kita wajib tolong sekadar kemampuan kita. Hak bak najis kita sebab tu kena akak pergi bilik air. Kalau kita usaha akak, kita pun akan jadi uzur, sakit, kita penat, merbahaya pula. Tak kena kita bawa rebah tu bilik air, macam mana pula jadi? Mana buat setakat mampu. Ada ni. Dia kalau boleh seumpama tu kok, biasanya petang-petang lah. Kalau lelaki ada mandi. Tapi kalau kita istinja sekalipun, kita basuh najis sekalipun, molek dah. Tapi bukan tuang buat, orang lain buat ni kok, tak sempurna molek. Kita pun pakai paper. Lepas pakai paper tu, ada kuning pula dah di papernya. Tak habis. Ada kuning di paper dah habis ni. Ni nak standby nak semayang dah ni. Keluar beres dah ni. Lak apa semua nak semayang dah ni. Tapi pakai paper dulu. Pakai paper. Ada lekat kuning di paper. Mana apa tu? Kita basuh najis tak beres, tak habis. Pakai mazhab Maliki. Teruskan sembahyang, memang tidak wajib diulangi. Gitu je lah. Takkan nak pergi bilik air pula sekali lagi. Bukan masalah kata yang menolong. Yang ditolong pun tak boleh nak pergi mari-mari. Sakit kawan tu. Tak kena buat. Boleh patah tulang orang tua. Orang tua tu pula daging tak ada banyak dah. Pegang tulang lalu dah. Sakit. Ada ni. Kalau di daging banyak, makan sedap, orang tulung pula sakit. Sebab apa? Berat. Kalau tulang daging tak ada, jadi ringan. Mudah buat kerja. Tapi orang tua tu pula yang sakit sebab dia tak ada daging. Jadi takkan kita nak pergi bilik air pula lepas Allah, ada kuning pula di paper, dah habis tadi. Mana? Teruskan sembahyang pakai mazhab Maliki. Itu je. Hak ni hak boleh buat. Kalau hak tak boleh buat tadilah. Ada orang perempuan saya di rumah. Mana setakat-setakat boleh buang pamper hak ada tu, masuk paper baru. Tu pun bukannya mudah tu, nak buang masuk paper ni bukan mudah. Badak ni. Pun payah dah waktunya. Tak boleh nak buat, payah. Tak apalah, wudukan pesakit, suruh pesakit tu solat. Tu je. Batu najis dalam paper tu mazhab Maliki. Dan sepatutnya kurangkan kuantiti, tak mampu. Yalah kita nak buang pamper banyak najis tu, kalau hak jenis kenge pada kenge pada kenge ni bang, apa kenge ni jenis kurang bertenaga sedikit yang tukang tolong ni, orang kurang pula tukang tolong. Mana kenge sikit, mana kurang tenaga sikit lah. Tak mampu nak buang pamper tu bukannya mudah. Contoh tadilah kalau hak pesakit tu jenis berisi molek, makan sedap, lepas makan, nak makan belaka. Habis benda nak makan. Cucu makan sekering, dia nak makan sekering. Habis. Hak cucu lalu, dia ambil ke dia. Cucu lah buat aiskrim, ambil ke dia. Lepas tu cucu, mana aiskrim? Tu ambil. Boleh ketuk, dah nak kata macam mana. Dia jadi berehi. Walau sebelum tu tak ada makan-makan aiskrim Tengok aiskrim tu pun dia duk tak ada lepas jadi sakit tu nak makan. Bila makan sedap, tubuh pun jadi sedap. Nak buang paper mudah-mudah. Mana setakat yang mampu kita tolong. Tapi wuduk kita mampu tak wudukkan pesakit? Mampu. Wajib kita wudukkan pesakit. Yang kita tak mampu adalah dalam bab najis. Tak apalah waktunya. Pakai mazhab Maliki. Ni hak berkaitan dengan menyucikan najis bagi pesakit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.